Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menggerakkan hati kita dan tubuh badan kita untuk hadir nama Allah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan hidayah petunjuk kepada kita berada di dalam agama Allah yang mulia ini dan tetap teguh melaksanakan segala ketaatan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tiap minggu hari Jumaat yang lelaki dia datang masjid, khatib akan mengingatkan kepada kita tiap minggu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan khatib akan berbicara lagi wahai orang-orang beriman yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam teks khutbah dan negeri Perak itu dia akan masukkan sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meningkatkan kita sama-samalah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya, dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Kenapa khatib berkata sedemikian? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di sini, khatib bermaksud ini adalah perintah wajib. Perintah wajib. Maknanya ini basic. Semua kita kena buat. Iaitu apa? Mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada benda-benda yang wajib. Apa benda yang wajib? Yang pertama sekali, sudah tentulah benda yang wajib kita mempercayai rukun iman yang 6 itu. Seterusnya dari rukun iman yang 6 itu kita melaksanakan ketaatan kita sesuai dengan anggota tubuh badan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita yang nantinya dalam istilah ilmu tauhid dipanggil ta'mal bil jawarih, beramal dengan anggota tubuh badan kamu. Sebab di dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, dia mesti ada 3 perkara. Berapa kali dah saya ulang, 3 perkara. Perkara yang pertama ialah perlu ada apa? Perlu ada kita ini taqrir bil lisan, mengucap dengan lidah kita, mengakui keimanan kita itu dengan lidah kita, mengucap kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu taqrir bil lisan, itu yang pertama. Dan taqrir bil lisan ini kata ulama mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu, mesti belajar. Jadi seseorang yang nak masuk Islam, mesti contohnya kita dah Islam lama, dia dari kecil mengucap, yang baru-baru nak masuk Islam, mesti ada ilmu, mesti belajar cara macam mana nak mengucap kalimah syahadah ini. Mesti belajar, itu ilmu. Kemudian yang keduanya dipanggil tasdiqu bil qalbi. Tasdiqu bil qalbi itu bermaksud kita ini membenarkan dengan hati kita yang sebenar-benarnya bahawa rukun iman yang 6 itu semua kita percaya. Kemudian dilanjutkan lagi, kita nak beramal dengan anggota tubuh badan kita, kita percaya, yakin sungguh-sungguh rukun Islam yang 5 itu. Sebab ada ulama yang mengatakan bahawa seandainya kamu yakin dan percaya rukun iman yang 6 itu, tetapi kamu tidak mempercayai ataupun kurang melaksanakan ataupun tidak melaksanakan rukun Islam yang 5 itu, maka itu juga boleh membatalkan keimanan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi rukun iman itu percaya pegang betul-betul, Islam pegang betul-betul. Kemudian itu yang kedua, tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kemudian seseorang Muslim itu mesti ada pada diri dia ta'man bil jawarih yang saya sebutkan tadi. Ta'man bil jawarih itu dalam istilah ilmu tauhid, beramal dengan anggota tubuh badan kamu. Bagaimana nak beramal dengan anggota tubuh badan kamu? Nak beramal dengan anggota tubuh badan kamu, perkara yang asasnya melaksanakan semua tu yang rukun Islam yang 5 itu. Buat. Dan apa menunaikan haji itu kalau mampu pergi. Ya. Daftar itu juga merupakan jalan-jalan nak mampu. Tapi kalau tak daftar, sampai video masa dengan mampu. Tidak ada panggil teman, itu tak tahulah Allah Alam nak pergi haji bila pun tak tahu. Mana? Tak panggil daftar tak? Itu katanya I tak daftar. Jadi banyak aku duit nak pergi package kot. Mana nak cukup nak pergi package, tapi nak tunggulah tabung haji pakai. Tapi masuk duit dalam tabung haji tidak daftar. Tak daftar sampai sudah tak bagi. Maknanya jalan nak mampu itu tidak diusaha ke situ. Itu juga tak boleh begitu. Kita kena usaha juga untuk mampu daftar, usaha simpan duit dan sebagainya. Tidak ada alasan. Seandainya kita meninggal dalam usaha kita itu sebelum sempat pergi haji, makanya Allah SWT itu Maha Pemurah. Kerana apa? Kerana sesuatu perkara kebaikan yang telah diniatkan oleh seseorang hamba Allah SWT tiba-tiba tak jadi. Niat dalam hati nak melaksanakan kebaikan, nak pergi haji, nak itu, nak ini, nak puasa sunat 6, dia nak puasa hari ni orang jemput makan kenduri, nak puasa hari ni rumah terbuka kat sini, nak puasa nak buat kenduri akikah pula, habis sudah tak puasa sampai habis Syawal tak puasa, tapi dalam hati dia nak puasa, nak puasa. Dia orang paksa, dia nak puasa lah, ni anak ramai datang mak ayah tak payah puasa lah. Habis esok pula kawan-kawan, buat rumah terbuka, kamu tak datang jaga kamu. Pergi. Tapi niat dalam hati itu ada nak puasa 6, dapatlah juga. Yang mungkin pahalanya tak sama lah macam yang orang puasa 6 itu ganjarannya. Tetapi Allah, Nabi Muhammad SAW kata, kalau kamu niat suatu perkara kemudian tak jadi nak buat, Allah kira dah itu kebaikan juga bagi kamu. Adalah juga. Maha Pemurah Allah SWT lagi, seandainya seseorang hamba Allah SWT itu berniat, bercita-cita dalam hati dia nak melaksanakan kejahatan, dia nak buat sesuatu perkara yang Allah larang, tiba-tiba waktu dia nak buat itu tak jadi buat. Dia nak buat dah, nak ngatur anak itu, nak ini, nak buat sesuatu yang Allah larang, tapi tak jadi. Bila tak jadi, bila seorang hamba Allah SWT niat nak buat kejahatan, Allah tak kira lagi, tak kira. Sebab bila tak jadi lagi tak kira. Bila jadi, Allah tak kira lagi. Bila jadi dia buat kejahatan pun Allah tak kira lagi. Masih ada tempoh ruang peluang untuk dia apa? Untuk dia bertaubat. Buat kejahatan dia pun ingat bertaubat. Jadi tidak dicatat kejahatan itu. Pemurah tak Allah SWT? Pemurah tak? Sesuailah kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim itu kita ulang 2 kali. 2 kali dalam Al-Fatihah kita ulang Bismillahirrahmanirrahim sekali. Walaupun ada ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu tak masuk ayat, tapi kita yakin dan percaya itu ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah SWT Tuhan sekalian alam. Kemudian kita sebut lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Allah itu adalah Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Itulah tanda-tanda seperti mana yang saya sebutkan tadi. Pemurahnya Allah, Allah beri kita segala nikmat. Kemudian kamu niat kebaikan, tak jadi buat kebaikan, Allah bagi pahala. Kamu niat nak buat jahat, tak jadi nak buat jahat, tak kira lagi. Kemudian bila dah buat jahat sekali pun, kamu bertaubat, Allah akan ampunkan dosa kamu. Pemurah tak Allah? Pemurahnya Allah SWT. Wallahu a'lam, komitmen kita kepada Allah SWT itu bagaimana? Allah dah pemurah dah kepada kita, tetapi kita sebagai hamba Allah SWT, saya sendirilah khususnya nasihat untuk diri sendiri, adakah menjadi orang yang memang sentiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT? Disebabkan apa? Allah SWT itu Maha Pemurah lagi Maha Pengasih lagi. Sama-sama kita berusaha ke arah itu, insya-Allah.
Baik. Ta'mal bil jawarih yang saya sebutkan tadi, beramal dengan anggota tubuh badan itu memang amat perlu. Sebab kadang-kadang kita pergi sekolah ataupun dia ada coran kata sekolah itu, dia panggil motto sekolah itu berilmu, beriman, beramal. Betul tak? Ilmu, iman, amal, 3 perkara ini. Kerana apa? Bukan saja-saja pengatua ataupun guru besar ataupun guru tu pilih itu apa slogan atau macam apa slogan kata lah kata. Bukan saja-saja ilmu, iman, takwa. Ilmu, iman, amal. Begitu. Kerana dia ambil dari apa yang saya bahaskan tadi, sesuatu itu dalam kaedah agama kita yang pertama sekali perlu ada ilmu, kena tahu tentang perkara tersebut. Kemudian yang kedua, mesti tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati kita. Membenarkan dalam hati kita itu iman. Iman itu apa maksudnya? Iman itu kita percaya. Kemudian yang ketiga, mesti beramal ataupun bertakwa, seperti mana kita tengok coba kata atau slogan sekolah tersebutnya, iman itu berilmu, beriman, bertakwa ataupun beramal. Jadi amal itu ialah hasil dari ta'mal bil jawarih, beramal dengan anggota tubuh badan kita. Barulah lengkap seseorang Muslim itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khatib suruh kita apa? Tingkatkan ketakwaan dengan apa? Laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang seterusnya, khatib ingatkan kita lagi supaya meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup ke di situ? Kira-kira cukup tak? Pada kita cukuplah. Tetapi untuk ditambah lagi, sebab di dalam kita melaksanakan ketaatan yang wajib, kadang-kadang ada lopong di sana sini. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita buat sesuatu itu kurang sempurna. Kurang sempurna itu bermaksud mungkin adalah sikit cacat cedera yang kita tak tahu. Jadi cacat cedera yang kita tak tahu itu nak ditampung tu dengan apa? Semayang fardu kita, solat fardu kita baca solat fardu, datang lagi berjemaah. Kemudian kita tak tahu yang kadang-kadang bila kita solat itu, ya mungkin solat kita itu tidak khusyuk. Sebab amal ibadah kita ini pada Allah SWT, sebenarnya solat itu, ia pertama mesti ada apa? Yang disebutkan oleh ulama ibadah itu ialah perlu ada ibadah yang katakan ibadah zahir. Zahir itu fizikal kamu itu semayang, fizikal kamu itu solat. Orang tengok kamu solat, kamu angkat takbir Allahu Akbar, kamu rukuk, kamu sujud, tahiyat dan sebagainya bagi salam, itu solat. Itu ibadah apa? Zahir. Zahir ni orang nampak kamu solat, tetapi yang itu orang tahu, yang itu orang belajar. Kalau kita tak betul, rukuk tak betul, sujud tak betul, kena apa? Tuan imam tegur kan? Ustaz Osman tegur, rukuk ni tak apa betul Masya, kena ini. Sujudnya begini. Bacaan ni tak apa betul. Contoh, itu orang boleh tegur zahir. Tetapi yang satu lagi itu tak ada siapa boleh tegur. Apa dia? Batin. Kita solat, saya solat, tuan-tuan solat, anak-anak kita solat, semua orang di luar sana solat. Tetapi adakah solat kita itu betul-betul dijiwai? Kita solat itu betul-betul mendatangkan apa? Ketenangan yang sejati dalam jiwa kita. Kita solat subuh tadi, betul-betul ke solat subuh tu tadi dengan khusyuknya kita ingat, memang ingat Allah SWT, tak ada ingat lain lagi dah. Tak ada nak ingat nak pergi sakit, nak pergi makan apa, nasi lemak ke apa, pergi cari mi goreng ke apa ke. Tak ada dah. Ingat pada Allah SWT. Itu dipanggil apa? Khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat itu kadang-kadang susah. Bila datangnya apa sesuatu perkara ataupun satu ingatan kepada perkara-perkara yang selain solat, kita kena cepat-cepat buang. Cepat-cepat. Angkat takbir Allahu Akbar. Bila angkat takbir Allahu Akbar, nak baca iftitah tu sebenarnya yakin dan percayalah tuan-tuan, segala datang, segala macam benda datang. Yang jadi imam pun sama, kadang-kadang itu yang awak tertambah rakaat kan apa. Bukan kerana dia kena lupa. Kalau kena lupa, dia tak ada masalah, sebab manusia semua lupa. Kadang-kadang tu teringat
teringat mungkin Allah ada satu musibah ini, bukan kita sebagai manusia kan, kita ingat. Tapi walau bagaimana sekalipun kita kena tinggalkan. Apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita tumpahkan sepenuh perhatian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil ibadah batin. Ibadah batin kita. Ibadah batin kita ni tak ada siapa pun boleh tegur, tak ada siapa pun tahu pun. Semua solat, tak ada seorang pun tahu solat dia tu khusyuk ke tak semua. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Innallah alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri, di dalam dada kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi rahsia nak khusyuk solat ni pun ada. Ada ulama membahaskan rahsia khusyuk solat. Mungkin saya dah sebutkan berkali-kali di masjid ini. Yang pertama sekali saya ulang lagi lah. Di antara rahsia khusyuk solat itu, kita nak tumpukan sepenuh perhatian kita pada Allah SWT. Kita kena apa? Kena tahu segala bacaan-bacaan di dalam solat kita. Kena usaha tahu. Seandainya tak tahu, kena usaha tahu. Jangan ada istilah kata, semalam orang tanya, kamu tahu tak makna rukuk apa? Teman dah tahu. Terima kasih. Mungkin minggu depan sahabat ingat tak doa apa rukuk tu apa maknanya dalam bahasa Melayu kita? Tak ingat kot. Tak ingat. Bulan depan tanya juga. Tahun depan tanya juga. Teman nak ingat, teman dah tua tak ingat. Mana nak ingat bacaan rukuk apa maknanya semua ni. Itu boleh nak muda semua. Ada usaha tak sekarang? Cuba kita tanya diri kita. Ada tak usaha yang kita buat setelah pertanyaan pertama dari sahabat kita ataupun dari anak kita, dari cucu kan? Aduh, apa makna rukuk lah? Kita tengok ya. Ustazah nanya makna rukuk tu apa kan? Hidup lah, Atuk tahu lah. Kamu cari sendiri lah. Atuk hidup cari. Dia tahu. Kamu macam tu. Atuk pun cari sendiri. Cari makna tu sampai dia tahu makna ni. Jadi, usaha-usaha itu, itulah yang Allah SWT nak kita buat. Usaha nak dapatkan ilmu. Bila nak khusyuk salat, mesti ada ilmu. Ilmunya apa? Ilmunya mesti tahu bacaan dalam salat. Jadi belajar. Kita tidak dicela. Adalah seorang ulama dalam sebuah kitab tasawuf, dia kata, kita ini tidak dicela seandainya kita tidak sampai kepada apa? Tahap makam sufi yang sebenarnya. Kita tidak dicela. Tetapi makam sufi itu, di antaranya itulah dia khusyuk solat dan sebagainya. Nak khusyuk solat mesti tahu makna bacaan dalam solat. Tetapi dia kata apa? Kita dicela seandainya kita tidak berusaha ke arah itu. Kita tidak dicela seandainya kita tidak sampai ke makam tingkatan sufi, orang-orang wali-wali Allah semua. Kita tidak dicela. Tetapi kita dicela kerana tiada usaha ke arah itu. Makanya saya di depan ni dan kita semua perlu mengorak langkah untuk berusaha ke arah itu. Ke arah menjadi apa? Ahli sufi, menjadi wali Allah SWT. Wali Allah SWT itu ada di mana-mana yang kadang-kadang kita tak tahu pun. Seorang wali Allah SWT, ahli sufi, dia tidak pernah mengaku pun dia tu wali Allah. Tak adalah dia keluar statement apa kenyataan media, saya ni apa Nabi yang terakhir ke, saya ni wakil apa wali Allah apa semua. Kalau dia mengaku begitu, maknanya apa? Maknanya bukan. Dia bukan wali Allah. Wali Allah ini wali Allah SWT yang kadang-kadang mungkin di depan saya ni pun ada. Depan saya ni ada tuan-tuan. Yakin dan percaya bahawa seandainya Allah SWT nak berikan sesuatu kepada hamba-Nya, Allah akan beri. Allah akan beri. Tidak mustahil pun. Jangan kata tanya ulama-ulama, ustaz-ustaz tu yang boleh jadi wali Allah SWT, aku yang ilmu biasa-biasa ni, yang amalan biasa-biasa dia tu pun bangun malam selalu,
main. Itu biasa-biasa pada dia kan. Tak mustahil. Dia dah wali Allah. Nak tahunya di mana? Hanya dia yang tahu. Macam mana dia nak tahu? Contoh seandainya ya, kadang-kadang tu orang tengok macam dulu kan, cerita pasal wali Allah tu, orang tengok kata, ada seorang ulama tu, dia boleh berjalan atas air ya, dia berjalan dia pun tak tahu kata dia berjalan atas air ya. Tapi bila orang tengok, itulah wali Allah. Tetapi dia tak pernah mengaku pun bahawa mari tengok aku jalan atas air. Kalau dia cakap macam tu, mungkinlah dia tenggelam, lemah kan. Sebab apa? Sebab wali Allah itu tidak pernah riak pun. Wali Allah itu tak pernah takbur pun dengan ilmu dia ya, tidak pernah nak menunjuk-nunjuk pun. Itulah wali Allah yang sebenarnya. Bila orang tengok, itu itulah wali Allah. Nak cerita di kampung saya dulu, arwah ayah saya pernah cerita dia berkaitan dengan salah seorang tuan guru Tuan Guru Haji Ma'arif di Pulau Perak tu memang cukup terkenal lah ya. Dia pernah juga jadi, kalau tak silap saya, ada jawatan tertinggi juga dalam ahli majlis fatwa, kalau tak silap saya, Perak ni kan. Dan dia ni kehidupannya sangat ringkas, sangat simple. Dia pergi ke mana-mana, kalau di luar daerah dia naik bas kan. Kalau dari Geri itu nak ke Pulau Kansar, dia adalah kuliah-kuliah bulanannya, dia akan naik bas red and yellow ya. Dia naik bas itu, kemudian naik bas itu kadang pakai jubah, kadang pakai yang dekat dengan baju Melayu berserban ya. Dia jalan pergi kuliah dia di mana tempat ni. Dia orang ambil lah di sini. Dia pergi satu ketika, saya pernah jumpa dia di satu program di Pahang waktu itu ya. Saya naik motor waktu itu, saya dah sambung belajar ya. Naik motor dengan rakan-rakan saya ya. Kami semua pergi di Pahang waktu itu. Nampak dia tak faham. Dalam program itu, dia ada juga. Dia pun terkejut tengok saya. Saya naik apa? Naik bas dari Pulau Perak di Pahang. Kemudian, bila mula-mula dulu diceritakan oleh keluarga saya, arwah ayah saya, mula-mula dia balik dari Mekah, belajar Mekah. Pondok, mula belajar pondok Malaysia, pernah pergi Mekah belajar Mekah. Mula-mula balik dulu untuk mengajar di kampung-kampung ini. Dia masuk kampung-kampung pada waktu itu, lampu tak ada, jalan yang teruk, gelap gelita, naik basikal dia melalui hutan-hutan, kebun getah apa semua, naik basikal tak ada lampu pun ya. Naik basikal pergi mengajar semua ya. Ini wali Allah. Dan lagi satu cerita yang arwah ayah saya bagi tahu seketika, dia kata ayah, kami panggil dia ayah haji, ada mentua ayah. Tu ayah tu pernah satu ketika di masjid waktu itu datang seorang tentera ya. Waktu tu di Geri banyak tentera kan, apa komunis kan, askar watanan. Dia kata datang tentera itu, kata apa? Dia cakap ada apa, duit hilang ke apa tu ya. Mengadu selepas solat Jumaat tu, mengadu pada ni tu ayah ni ya. Jadi tu ayah ni ya, dengan ceritanya arwah ayah saya cakap dia ambil Quran. Lepas apa, seorang askar tu bagi tahu gitu, dia ambil Quran, dia pegang Quran, tak apa dibacanya ayat yang mana-mana, Allah Alam. Ayah saya pun tak ceritakan, orang saya tak cerita kat saya, tapi ambil Quran tu. Kemudian apa jadi tau? Dan tak lama masa lepas daripada itu ya, datangnya orang yang mengambil duit yang seorang tadi. Dia cakap, dia mengaku bahawa dia dah ambil duit itu ya, nanti dia akan kembalikan semula duit tersebut. Itu arwah ayah saya tengok. Bila arwah ayah saya tengok begitu, dia kata, kamu nak tahu itulah wali Allah ni. Ayah saya kata begitu pada saya, wali Allah ni. Tapi memang amalannya cukup hebat ya. Tuan guru tu memang amalan cukup hebat. Bila kita pergi berjumpa dia sebagainya, dia tak ada cakap benda lain, benda mengaku-ngaku tak ada. Semua cakap pasal agama je. Di antara nasihat kepada saya yang saya pegang sampai sekarang, yang saya jadikan motivasi kepada diri saya sampai sekarang, ialah bila kami pergi belajar, dia akan bacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat", dia kata, sampaikan dari aku. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikan dari aku, "Ballighu anni walau ayat", sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Sampaikan. Jangan nanti tunggu ilmu kita dah banyak, dah penuh di dada, baru kita nak sampaikan ilmu.
kita, baru nak sampaikan kepada isteri, baru nak sampaikan kepada anak-anak, baru nak sampaikan kepada anak saudara. Sebab apa? Sebab nak tunggu banyak dulu. Bila nak tunggu banyak, takut-takut nanti tak sempat jadi banyak, kita pun telah pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu, maknanya kita akan rasa apa? Oh, besar. Waktu kehidupan aku kat dunia dulu, sepatutnya aku boleh nak cerita apa yang aku tahu sikit untuk amalan apa? Isteri aku, anak-anak aku, anak saudara aku, anak cucu aku. Tapi aku tidak sampaikan satu pun. Jadi ingatlah sabda Nabi, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walau satu ayat. Sampaikan. Ya. InsyaAllah akan bermanfaat. Ini salah satunya. Bila pergi belajar tu, dia akan sebut balighu anni walau ayat. Jadi tugas untuk kita. Kita pun kena begitu juga. Baik. Wali Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang saya sebutkan. Wali Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat tenang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wali Allah itu tidak merasa tenang pun ya, bersama-sama golongan ataupun bersama-sama manusia. Dia sangat-sangat tenang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pula tidak berhubungan langsung dengan sama manusia. Kena ingat, kita kena jaga apa? Hablum minallah, hablum minan nas. Khatib juga mengingatkan di dalam khutbah, kita kena jaga apa? Jagalah hubungan kita dengan Allah SWT. Betul kan? Khatib akan baca, jagalah hubungan kita dengan Allah SWT. Hubungan kita dengan Allah SWT, hablum minallah itu apa? Seperti yang saya sebutkan tadi. Kita buat perkara-perkara yang ketaatan kepada Allah SWT, kita tinggal larangan Allah SWT. Itu jaga hubungan kita dengan Allah SWT. Kemudian bila kita melaksanakan ketaatan tersebut, masukkan juga satu lagi, istighfar itu jangan tinggal. Mohon ampun sentiasa kepada Allah SWT. Kita kena ingat, at-taibu minadz dzambi kama la dhanba. Orang-orang yang bertaubat dari dosanya, dia seperti tidak ada dosa lagi. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Kita buat jaga ketaatan kepada Allah SWT. Moga-moga apa? Moga-moga kita ini juga akan selepas daripada itu menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan sesama manusia disebutkan oleh khatib pada hari Jumaat itu kena jaga. Kerana apa? Kerana kehidupan kita kat dunia ini tak seorang diri. Nabi Muhammad SAW juga di dalam dia hubungan berkomunikasi dengan sesama manusia. Inilah contoh yang terbaik. Nabi Muhammad contoh yang terbaik. Kalau ikut hubungan siapa tokoh hubungan sesama manusia, tokoh hubungan awam kalau kita kena kata macam tu ya, sepanjang apa kehidupan di dunia ini, Nabi Muhammad SAW. Dia dah contoh yang terbaik. Bukan dengan sesama Islam je, sama orang yang bukan Islam pun Nabi Muhammad SAW menunjukkan contoh tauladan yang baik yang boleh kita ikuti. Di antara contoh yang Nabi Muhammad SAW buat ialah pada satu ketika lalulah satu jenazah orang Yahudi. Lalu ya, maknanya orang kafir lalu. Bila lalu, Nabi Muhammad SAW bangun, berdiri. Kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW kata, "Wahai Muhammad, yang berdiri pasal apa? Itu bukan jenazah orang Islam, itu jenazah kafir, bukan orang Islam pun." Apa jawapan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, "Salahkah aku menghormati dia sebagai manusia?" Jadi Nabi Muhammad SAW hormat dia sebagai jenazah orang, bukan jenazah binatang. Ya, yang binatang pun Nabi Muhammad SAW pun hormat juga, apatah lagi jenazah orang. Jadi itu hormat. Hormat bangun berdiri itu bukan tandanya bahawa Nabi Muhammad SAW redha agama mereka. Tidak. Tetapi ini menunjukkan hubungan sesama manusia yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW ini boleh dijadikan contoh untuk kita. Ada lagi satu contoh. Contohnya, Nabi Muhammad SAW pernah ada dalam satu riwayat dikatakan Nabi Muhammad SAW pernah diberikan oleh jiran atau
ataupun seseorang yang bukan Islam, satu buah ke apa yang rasanya masam ke apa sangat-sangat ni, tapi Nabi Muhammad SAW pun makan juga, ya. Tidak menunjukkan rasa apa, rasa tak suka lah, ginilah dan sebagainya. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW telah lagi dengan sesama Muslim, ya, sesama umatnya, memang sangat-sangat sayang, sangat-sangat kasih kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW sentiasa kata, ummati, 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 ya. Umatku, umatku, umatku. Apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, yakin dan percayalah bahawa semua yang Nabi Muhammad SAW buat itu semua untuk umatnya. Nabi Muhammad SAW berkorban untuk umatnya, semua untuk umatnya, umatnya, umatnya. Yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana malaikat, ya, bertanya kita nak apa azab mereka tu, ya, nak azab kamu boleh mohon apa-apa, berdoa, ya, apa-apa, ya. Kita nak azab mereka yang tidak beriman, tapi Nabi Muhammad SAW kata apa? Dengan kenapa? Nabi kata mereka tak tahu, mereka jahil, mereka tak tahu, tak ada kata tersam. Dan akhirnya apa yang kita lihat sehingga ke hari ini, ya, kita tak tahu tok nenek kita dulu Islam ke tak, ya. Islam tu dari bila, ya, tok nenek yang dulu, ya, dari tak Islam ke Islam tu dari siapa tu? Dari Nabi Muhammad SAW, ya. Wan sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kemudian seterusnya turun, dapatlah kita hidayah petunjuk berada di dalam agama yang lurus ini, agama Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena sentiasa berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan keimanan kita ini, seperti mana satu pertanyaan sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Amr As-Sufyan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW atau meminta nasihat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kata, kalau engkau wahai Muhammad telah beri aku satu nasihat ini, maka aku tak akan bertanya kepada siapa-siapa lagi dah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, Qul amantu billah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, percaya kepada rukun iman, mana yang saya dah jelaskan panjang lebar tadi. Lepas percaya kepada rukun iman, kita buat apa? Ta'mal bil jawarih, kita laksanakan rukun Islam itu. Kemudian kita tambah lagi dengan perkara-perkara sunat, tambah. Itu qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Bukan sekadar kita kata je aku beriman kepada Allah dengan lisan kita, tetapi kita tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati kita. Kemudian kita ta'mal bil jawarih, kita laksanakan dengan anggota tubuh badan kita. Itu kata Nabi Muhammad SAW, qul amantu billah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Kemudian satu lagi, jangan pernah lupa, tsumastaqim. Kemudian kamu hendaklah terus tetap teguh istiqamah di dalam pegangan kamu berada dalam agama Allah SWT, tetap teguh berada dalam hidayah petunjuk Allah SWT. Kena begitu, usaha ke arah itu, usaha untuk istiqamah. Kemudian yang lupa satu lagi yang terakhir, di samping kita berusaha, kita kena berdoa. Nabi Muhammad SAW walaupun dia merupakan Nabi, merupakan Rasulullah SAW, tetapi tetap juga memohon doa kepada Allah SWT. Banyak doa, ya. Doa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW berbunyi begini, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi berdoa, ya Allah yang Tuhan kami, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, membolak-balikkan hati. Sekejap hati kita begini, sekejap begini, sekejap sangat-sangat taat kepada Allah SWT, sungguh-sungguh buat amal ibadah semua. Kejap jadi nolai pula, jadi lemah pula. Itulah Allah SWT itu membolak-balik setiap bolak-balik hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku ini di dalam agama Islam ini. InsyaAllah kita doa sama-sama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. InsyaAllah. Baik, selesai sekadar itu perkongsian saya pada pagi ini. Saya mohon maaf, salah silap tutur bicara saya. Mohon maaf, tegur ada salah silap dan sebagainya. Bila taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.